Sempena memperingati Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram pada tahun ini, Biro akan mengadakan satu sambutan untuk memperingatinya dengan membawakan satu tema yang memfokus kepada pengetahuan, pentingnya pengetahuan, iaitu apa yang Auda tidak ketahui boleh membunuh. So kami harap tema ini dapat menarik masyarakat untuk hadir ataupun untuk terus bertanya, curiga dan sebagainya, untuk ingin lebih tahu lagi apakah yang dimaksudkan dengan maklumat yang perlu diketahui dan kalau tidak mengetahui boleh membunuh itu. Itu tadi mengenai dengan apa penjelasan sambutan Hari Penjalanan Dadah ini ya. Jadi Tuan, kita ingin mengetahui adakah mana-mana pihak yang dilibatkan sama dalam sambutan ini nanti? Sempena dalam sambutan ini nanti kami menjemput pihak sekolah untuk sama-sama membuat pameran bersama-sama kita daripada Biro Kawalan Narkotik. Daripada Biro Kawalan Narkotik akan mempamerkan daripada cawangan pendidikan pencegahan dadah, cawangan pengawasan dan juga pusat rawatan al-Islah. Jadi bila bercakap mengenai dengan sambutan ini, mungkin satu format telah dirancangkan dan juga bentuk-bentuk sambutan yang akan diadakan pada tahun ini. Ya. Pada tahun ini sambutan, format sambutan ialah lebih kepada pameran yang interaktif. Jadinya kita akan berada di tempat pameran selama 2 hari dan juga untuk menerima kunjungan orang ramai, dan kami berharap orang ramai akan lebih tahu ataupun lebih curiga dan bertanya kepada kita, dan kami akan sentiasa berada di sana untuk melayan apapun soalan ataupun sharing ataupun perkongsian mereka tentang isu penyalahgunaan dadah ini. Jadi sejauh ini beberapa tahun Ketani pernah mengadakan sambutan-sambutan seperti ini yang didedahkan kepada orang ramai, khususnya belia-belia Ketani. Macam mana sambutan daripada orang ramai dan juga belia-belia dalam sambutan-sambutan seperti ini? Alhamdulillah, setiap tahun memang masyarakat semakin peka mengetahui apa yang kita ketahui ataupun kajian daripada ataupun pemerhatian kita. Masyarakat Ketani selalunya indakan mau ambil tahu kalau belum ada ahli mereka yang terlibat. Kalau sudah terlibat baru tak ingin tahu, tapi kadang-kadang sudah terlambat. So pada sambutan macam ini, ambillah peluang ini untuk hadir dan datang kepada kami, dan kami akan menjawab segala persoalan ataupun berkongsi. Kalau kita melihat juga di kaca TV seperti yang kita putarkan, ialah di antara pameran, mungkin dapat menjelaskan sedikit hubung kaitnya pameran-pameran seperti ini, Tuan. Tajuk yang ini adalah pameran yang ada di galeri di Biro Kawal Narkotik. Jadinya kami membukakan galeri ini pada kunjungan orang ramai sebenarnya. Tapi pada masa ini galeri ini dikunjungi secara perjanjian, iaitu lawatan-lawatan daripada sekolah-sekolah swasta dan kerajaan. Setiap tahun kita menerima lebih kurang 3-4 ribu orang kunjungan. Sebelum kunjungan, of course, mereka akan diberi ceramah dahulu dan kemudian akan dibawa ke galeri yang kita lihat di sini untuk lebih berkesan lagi ceramah-ceramah yang disampaikan sebelum itu. Jadi di mana sebetulnya galeri ini? Galeri ini ditempatkan di Biro Kawalan Narkotik. Misal kata ada pihak-pihak persendirian atau sekolah-sekolah ingin melawat ke sana, macam mana prosedurnya atau siapa yang perlu dihubungi? Untuk lawatan ini cuma memerlukan untuk berhubung dengan kami di Biro Kawalan Narkotik. Dan kemudian kita akan uruskan. Ada hotline apa barangkali, Tuan? Hotline kita macam biasa 84444777. 844447. 4-nya 3 kali, 7-nya 3 kali. Jadi itu lebih mudah. Jadi Tuan, kita ingin mengetahui juga apa sebetulnya faktor-faktor yang boleh menyebabkan mendorong seseorang itu untuk terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini. Faktor yang mendorong bukannya satu faktor. Ia adalah satu perkara yang complicated. So faktor-faktor yang mendorong
seseorang untuk terlibat dengan dadah ini ya banyak. Dan yang paling ketara sekali ialah faktor diri sendiri. Faktor yang ingin mencoba. Eksperimen ini adalah faktor yang paling bahaya sekali. Kadang-kadang kawan-kawan tu ada antaranya cuba saya dapat apa ni yang bahaya ni. Jadi dalam perkara tu tuan kalau kita ni melihat pameran itu tadi ada kesan-kesan barangkali dapat dijelaskan kita ni kongsikan ilmu ini khususnya kepada generasi baru agar mereka mengetahui risiko-risiko terlibat dalam penyalahgunaan dadah ini. Kesannya sendiri pada tubuh badan. Kesan pada tubuh badan ialah kesihatan. Kesihatan akan memudaratkan kesihatan. Misal kata liver, jantung, paru-paru dan yang paling hebat lagi ataupun yang paling bahaya ialah mental. Kerana salah satu daripada dadah yang paling banyak digunakan di negara kita ialah dadah syabu, dadah sintetik. Dadah ini memang popular dan bahayanya ke otaknya orang katanya, ke mental. So banyak kes-kes mental yang melibatkan dadah syabu. Ya, seperti kita lihat dalam insight di sini, penghujung daripada penyalahgunaan dadah ialah kematian. Jadi itu perlu kita ingatlah sebelum melibatkan diri, fikir sebanyak-banyak kerana melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah bukanlah penyalahgunaan dadah ini bukanlah satu penyelesaian. Kadang-kadang ada orang bermasalah sikit-sikit jumpa kawan kena bawa macam mana ini bukan satu penyelesaian. Dekatkan diri dengan Allah, sembahyang, ambil wudu dan sembahyang. Ini adalah salah satu terapi kepada diri yang mungkin gelisah dan sebagainya. Kerana kita dipahamkan siapa yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah, pemulihan itu saja akan menghadapi satu perjuangan yang agak keras ya. Mungkin dapat kita ini kongsikan bersama itu pengalaman. Seseorang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, pemulihannya ialah seumur hidup. Ia tidak akan terhenti. Ia akan terus berterusan untuk melawan ketagih itu. Walaupun physically nampaknya tidak sudah okey tetapi sebenarnya yang dihadapinya ia akan berterusan untuk sentiasa berhati-hati sepanjang hayatnya. Jadi dari itu kalau melibatkan diri dengan penyalahgunaan dadah ini hidup seperti dikejar-kejar nih Tuan, tidak akan aman. Jadi fikir sejauh-jauhnya, fikir sedalam-dalamnya. Ingatlah orang yang tersayang sebelum melibatkan diri. Kerana fikirkan sejauh-jauhnya melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah berarti menjerumuskan diri kepada perkara yang tidak diingini, menjerumuskan masa depan kepada masa depan yang gelap. Jadi sejauh ini Tuan, macam mana mereka yang sudah pun menjalani pemulihan ini, adakah mereka ni totally boleh pulih semuanya? Macam mana ni? InsyaAllah. Sebab program ini program yang berterusan. Kalau seorang keluar daripada pemulihan, mereka akan menghadiri lagi program-program seterusnya, program pengawasan dan sebagainya. So insyaAllah Biro akan tapi sejauh ini ada sudah yang pulih sepenuhnya ni? Seperti yang dikatakan tadi, nampaknya macam pulih macam memang pulih. Tapi sebenarnya perjuangan. Tapi mereka akan terus berjuang. Walaupun pulih tetapi akan terus berjuang. Dari pengalaman yang pernah saya terima daripada feedback daripada mereka pernah terlibat Tuan, melalui rancangan yang pernah saya terbitkan iaitu Sayang Menyayang. Mereka mengutarakan membuat panggilan melalui telefon di radio beberapa tahun lepas. Di antaranya ada yang mahu benar-benar bertaubat, tetapi masyarakat tidak menerima. Jadi macam mana barangkali hubung kaitnya antara masyarakat dengan bekas penagih ini Tuan? Penerimaan kembali bekas-bekas penagih ini ke masyarakat adalah satu cabaran yang sangat hebatlah. Sangat beratlah. Berat dan sebabnya masyarakat ini sudah trust tidak ada, kepercayaan sudah tidak ada. So untuk membalikkan sesuatu kepercayaan ini memakan masa. Macam walaupun bukan penagih, macam orang biasa pun kalau tadi sudah sudah kepercayaan sudah tidak ada, memang dicap susah sudah orang bekas penagih. So masyarakat adalah penting. Masyarakat penting berperanan untuk pemulihan penagih-penagih ini dan menerima kembali.
tetapi memang cabaran memang hebat. Dan sejauh ini NGOs yang menangani mengenai dengan penyalahgunaan dadah dan juga bekas-bekas penagihan dipanggil rakan ialah Basmida. Jadi Basmida adalah satu-satunya persatuan yang menangani perkara ini, iaitu menentang penyalahgunaan dadah haram ini dan juga pengedarannya, serta menangani juga bekas-bekas penagih dipanggil rakan Basmida sebagai mengeratkan hubungan silaturahim antara mereka ini dengan masyarakat. Mereka dipanggil rakan Basmida. Jadi macam mana pandangan Tuan mengenai dengan penanganan NGOs yang lainnya selain daripada Basmida? NGO berperanan sangat penting sebenarnya. Selain daripada Biro, NGO boleh memfokus kepada apa yang Biro tidak berkesempatan untuk melakukannya. Seperti kalau sekiranya sudah siap pemulihan dan orang ini menyambutlah, disambut lagi dengan Basmida ataupun NGO, akan bersusunlah, akan teratur pemulihan, proses pemulihannya dan kembali kepada masyarakat. Ya, Basmida sebenarnya memberikan bantuan kepada rakan Basmida seperti kepakaran, misalnya menjahit menggunakan komputer, memutar rumput dan sebagainya lah. Jadi perkara-perkara ini bukan hanya, kalau boleh, bukan hanya ditangani oleh Basmida, jadi melibatkan semua NGOs agar memberikan kesedaran kepada belia-belia kita ini tidak melibatkan diri dengan penyalahgunaan dadah ini. Jadi mungkin pihak Tuan ada cara-cara ataupun langkah-langkah tertentu untuk mementras penyalahgunaan dadah ini di negara Tani khususnya ni. Daripada Biro dengan strategi iaitu pengurangan bekalan dan pengurangan permintaan. Maksudnya pengurangan bekalan dadah lah kena dikawal, dan dari segi permintaan pula dengan pengetahuan, dan masyarakat perlu peka, perlu mendapatkan maklumat yang tepat, yang sahih, sebab maklumat banyak di internet tetapi belum tentu yang sahih. Macam orang sekali cuba belum tahu. It's okay. It's okay, try once, it's okay, macam itu. Ini yang satu yang perlu diterangkan kepada orang ramai, bahawa masalah ini tidak akan timbul kalau tidak dicuba. So our solution ataupun penyelesaiannya sebenarnya ialah tidak mencuba, untuk tidak mencuba kali-kali. Katakan indah. Katakan tidaklah. Indahnya kata ini. Jangan cuba kali-kali. Itu yang drugs at all, NDA. Indah adalah slogan Ketani Brunei yang no drugs at all. Artinya jangan terkali-kali dicuba, walaupun iski kan mencubakah orang macam itu, tapi Ketani mesti dengan adanya pengetahuan, inilah kempen ini ditekankan. Kempen memberi pengetahuan. Kalau Ketani sudah ada pengetahuan, macam mana pun keputusan Ketani bila berhadapan dengan situasi, Ketani lebih bijak untuk membuat keputusan. Kalau macam mana usulnya, bentuknya, apa tu, Ketani mesti tahu. Mesti Ketani tahu. Packagingnya macam mana, orang menyeludup apa tu dapat ditaruh, disimpan di dalam beg apa semua. Mesti tahu. Sekurang-kurangnya mesti tahu macam mana bentuk. Ianya adalah musuh. So Ketani untuk melawan musuh ialah dengan mengetahui musuh Ketani itu benar-benar. Kalau Ketani mendengar hari ini pun memberi jawab juga terutama di luar negeri, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini akan memata-matai orang itu, macam-macam caranya memancing. Khususnya kalau Ketani mendengar tuan, kadang-kadang beg disuruhnya bawa, rupanya beg itu dalam tu sudah ada di package-nya, sudah sedia macam-macam. Jadi perkara-perkara ini perlulah Ketani lebih berhati-hati lagi. Dan akhirnya barangkali Ketani ada ruang sedikit, barangkali saranan daripada tuan dalam perkara ini. Saranan Biro ialah kepada masyarakat ialah untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan berpendapat bahawa mengisap dadah itu tidak akan terus menjadi penagih itu. Kita kena tahu apa dadah sebenarnya. Ini saja yang pesanan Biro, dan sila datang pada sambutan Hari Menentang Dadah pada 26 hari bulan Jun ini, pada hari Khamis. Tempat itu? Atrium Airport Mall di Brakas. Jadi mudah ya, di shopping kompleks untuk dihubungi pada 26 hari bulan Jun, hari Rabu.
Hari Khamis. Hari Khamis ya. Hari Khamis ya. 27 hari Jumaat. 26 hari bulan. Saya 27 hari bulan melihat anak bulan. Anak bulan. Saya ingat itu sebagai trademark lah. Jadi 26 Jun hari Khamis di Airport Mall. Atrium Airport Mall ya. Atrium Airport Mall, pameran Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dadah dan pengedaran dadah haram 2014. Datang beramai-ramai, kita ini tambahkan ilmu, mengetahui sebenarnya apa sebenarnya dadah ini kalau disalahgunakan. Jadi apa kesan-kesan buruknya yang kita ini lihatlah, pastinya tidak ada kesan-kesan baik kalau disalahgunakan. Apapun kalau digunakan dengan baik, apa-apa ini saluran tertentu pasti akan mendatangkan baik. Tapi kalau disalahgunakan macam tujuan kereta, kalau disalahgunakan kereta untuk pengangkutan tapi digunakan untuk belum-belum jalan raya, pastinya akhirnya akan membawa perkara yang tidak diingini. Begitulah juga tentang dadah ini. Itu mudah saja kita ni membuat kesimpulannya. Artinya pastikan dalam diri kita ni tiap-tiap indah aja. Apapun kalau orang memajal, majal aja kau ni. Indah tetap indah. Indah tu bahasa Brunei tapi cukup bersinonim dengan nodra isal. Ya, penuh makna ya sebetulnya. Penuh makna lah. Jadi satu perkataan yang cukup indah sebagai simbol dalam menentang penyalahgunaan dadah. Ya, apapun terucapkan terima kasih sekali lagi pada Tuan Asmawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan segalanya berjalan dengan lancar dan sukses mencapai matlamatnya dalam Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram 2014 ya, ini. Akan diadakan pada 26 Jun 2014 sekali lagi di Atrium Airport Mall Berakas ya. Jadi